Petang ini adalah petang yang amat penting dan bersejarah bagi negeri Johor khasnya dan Malaysia ya. Kerana Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mengumumkan kekosongan kursi Parlimen P16 Pulai dan juga DUN N13 Sempang Jeram selepas saja kematian Allahyarham sahabat saya juga Datuk Salihuddin Ayub baru ini. Jadilah mari sama-sama kita mensedekahkan Al-Fatihah, mudah-mudahan rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita mengadakan majlis ini lah untuk saya memperkenalkan dan menamakan calon bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan DUN Sempang Jeram. Jadi kerja saya mudah saja. Kalau nak selesai cepat, saya umum dan lepas tu kita boleh pulang buat kerja. Tapi pastinya dalam situasi dan keadaan yang sedang pun berlaku di negara kita pada hari ini, pilihan raya kecil di dua kawasan ini mempunyai signifikannya yang tersendiri. Satu ialah kerana dia diadakan selepas pilihan raya 6 buah negeri selesai. Alhamdulillah, Ikatan Nasional telah berjaya dengan cemerlangnya memenangi 147 kursi daripada 245 kursi, iaitu 60% keseluruhan yang dimenangi oleh calon-calon Ikatan Nasional. Dan oleh sebab itu, bila mana PRK kedua-dua kawasan ini akan diadakan, apa yang kita harapkan, gelombang yang sudah pun melandai negara kita di 6 buah negeri ini akan terus berlaku sampailah ke negeri Johor. Dan tadi bila ditanya oleh rakan saya tentang sama ada gelombang sudah tiba, hari ini bukti jelas bahawa gelombang yang besar, gelombang rakyat sudah pun sampai ke pantai negeri Johor ini. Johor katanya sejarahnya ialah di mana UMNO dilahirkan. Hari ini macam mana UMNO? Kalau ikut sejarahnya dulu, Pulai ini ditandingi oleh UMNO. Tadi saya jumpa kawan saya, orang kuat UMNO, tanya, bertanding tak? Dia kata tak bertanding. Kenapa? PS dah bertanding, kami UMNO tak boleh lah bertanding. Tak apalah, itu soal masalah mereka. Yang penting hari ini adalah untuk kita membawa message ataupun risalah yang telah kami bawa ke seluruh 6 buah negeri dalam PRM yang lepas. Pertamanya, risalahnya ialah kita mengatakan ia adalah sebuah referendum. Referendum. Boleh tak? Referendum. Apa maksud? Referendum itu ialah macam pungutan suara. Tetapi lebih daripada pungutan suara ialah dalam sistem undi pilihan raya yang melibatkan 9.7 juta pengundi di 6 buah negeri itu, menyatakan dengan jelas bahawa mereka tak menyokong dan mendukung kepimpinan kerajaan pusat di bawah Anwar Ibrahim. Betul tak? Ditolak. Bukan sedikit. 3.9 juta pengundi yang memberikan sokongan pada Perikatan Nasional. Itu jelas the most popular parti dalam pilihan raya negeri yang lepas ialah Perikatan Nasional.
Mesej itu telah pun disampaikan. Tak kiralah sama ada kerajaan Madanon ini dengar ataupun tak dengar. Kalau di Johor ni dipanggil dengar, selesai. Soalnya sama ada dia dengar tak dengar, tapi rakyat jelata seluruh negara, bukan saja 6 buah negeri, seluruh negara sampai ke Ceruk di Sabah dan Sarawak sudah pun tahu bahawa kepimpinan kerajaan yang ada pada hari ini peringkat pusat sampai hari ini tidak menunjukkan keupayaan. Malahan dia dianggap sebagai sebuah kerajaan yang sudah pun gagal. Betul tak? It's a failed government. Sebulan tak apa, 2 bulan pun tak apa, 3 bulan tak apa, 4 bulan tak boleh, 5 bulan tak buat apa-apa, 7, 8 dan mungkin nak masuk ke 9. Saya dah lupa nak kira berapa banyak. Jelas terbukti bahawa tidak ada satu petanda keupayaan kepimpinan kerajaan perpaduan kononnya ada pada ini untuk memikul amanah dan tanggungjawab, nak membela nasib rakyat tak kira apa kaum dan keturunan, nak memulihkan ekonomi, membuat reformasi bagaimana yang dijanjikan dan menyempurnakan segala apa yang telah pun dijanjikan dalam manifesto pilihan raya yang lepas. Ada? Tak ada. Coba sebut satu je apa yang dah bagi tuan-tuan. Sebut satu je. Hopeless. Saya tak pernah nak cakap macam itu. Rakyat menunggu setiap hari. Mana dia? Mana dia? Bila harga minyak nak turun? Dia kata kalau hari ini saya jadi Perdana Menteri, besok minyak akan turun. Dah turun. Saya jadi Perdana Menteri, besok tol akan dihapuskan. Dah hapus. Besok saya akan hapuskan hutang PTPTN. Dah hapus. Besok saya akan menguruskan masalah inflasi dan harga barang. Dapat. Saya boleh kemukakan pertanyaan demi pertanyaan yang penting yang sedang pun ditunggu-tunggu oleh rakyat jelata daripada hari pertama diangkat sumpah. Sampai lah ni kata orang Johor, elek. Orang India kata elek tu tak ada apa-apa, kosong. Ini yang masalah negara. Saya turun ke 6 buah negeri dan saya jumpa ramai daripada rakyat jelata di bawah. Pertanyaan pertama saya, apakah masalah yang sedang saudara-saudari hadapi pada hari ini? Dia kata, Tan Sri, bila harga barang nak turun? Masalah inflasi, Tan Sri. Anak saya tidak ada pekerjaan. Selepas Covid dah selesai, betul dah pulih, tak pulih-pulih, Tan Sri. Mereka cakap. Dan saya yakin apa yang disebut dan ungkapkan itu adalah satu kenyataan yang benar. Di sini saya tak payah tanya. Saya tengok wajah tuan-tuan pun saya tahu apa dalam otak kepala tuan-tuan. Apa dia? But this is the real factor. Inability. Tak ada keupayaan, tak ada kemampuan, tak ada kebijaksanaan. Di dalam vocabulary yang saya dimaklum oleh beberapa pihak dan lagi itu disebut oleh Tuan Dr. Mahathir, dahulunya kleptokrasi, sekarang ni kakistokrasi. Cuba Google tengok sekarang apa mana kakistokrasi. Ini bahasa Yunani. Zaman Greek dahulu lampau agak ada emperor dan kerajaan nampak elok tapi bodoh. Itu dia. Tak boleh buat kerja, incompetent, not trustworthy. Itu zaman lampau. Kita lihat muka Anwar Ibrahim cerdik. Betul tak? Rupa dia cerdik. Cakap dia buka mulut penyala api. Hebat. Sekarang ni bila buka mulut apa jadi? Apa jadi? Saya tak cakap. Tuan-tuan kata. Negara mana pun tempat yang kita pergi tempat-tempat waktu kita kempen, Datuk Azmi, semua yang ada di sini dah bawa semua kempen. Tak payah cakap. Ada yang tak buka mulut pun kita tahu dia bohong. Dah buka mulut pun pembohong. Kalau sebuah kerajaan yang diamanah oleh rakyat tak terpilih dinamakan kerajaan, itulah kerajaan madani ataupun kerajaan perpaduan, apa dia? Apakah itu tafsir dan makna madani? Bukan.
itu bermakna kerajaan yang langsung tidak berupaya, langsung tak tahu nak buat apa kerja, langsung tak beramanah, langsung tak boleh buat apa-apa untuk menolong dan membela nasib rakyat itu. Berapa lama saya dibagi untuk kempen selepas subuh? Saya tak payah nak kempen. Ini semua 100% memang penyokong Perikatan Nasional. Betul? Tapi apa yang saya sebut inilah mesej yang kita perlu sampaikan ke sepah pelusuk Parlimen Pulai dan juga Sempang Jeram. Memberitahu pada rakyat jelata yang kita tahu mereka sedang menderita, menunggu apakah bentuk bantuan, pertolongan dan sebagainya sampai hari ini tak kunjung tiba, bahawa mesej ini kita dah sampai pada mereka dan memberitahu pada mereka kita Perikatan Nasional ini seharusnya boleh diyakini dan dipercayai kerana kita telah tunjukkan bukti. Betul tak? Zaman penama ni yang jadi Perdana Menteri, ingat tak lagi? Zaman saya lah jadi Perdana Menteri, orang Johor tak ingat? Saya tanya waktu saya jadi Menteri Besar, orang Johor tak ingat? Bukan kita nak mendabik dada. Ujian tahap upayaan kepemimpinan, leadership, ialah waktu berhadapan dengan krisis dan cabaran. Bila mana kita berhadapan dengan krisis, apa ada? Krisis pandemik COVID-19. Siapa di sini yang tak dapat suntikan vaksin angkatan? Siapa di sini tak dapat bantuan demi bantuan? Siapa yang tak dapat pengeluaran KWSP, Citra, Asina dan apa AI lagi? Siapa yang tak dapat bantuan moratorium? Siapa tak dapat bantuan wage subsidi? Saya sebut sebahagian saja. Ini rakan saya berada dalam kabinet, Datuk Azmin, Menteri MITI dulu, ekonomi. Itu kita tunjukkan bukti. In times of difficulty, in times of challenge, in times of crisis, this is you test the ability of leaders to manage the situation. And I think Perikatan Nasional have done exceedingly very well. Inilah tepuk tangan. Siapa nak tepuk tangan? Tadi saya terbaca satu laporan oleh Kementerian Pendidikan yang mengatakan bahawa selepas 10 tahun pelaksanaan Blueprint on Education, dia kata terbukti dia sudah berjaya. Yang cakap itu Menteri Madanon, tetapi yang rancang dan blueprint itu menteri inilah. Tapi dia tak sebut. Ini dilacak dan cakap oleh Tan Sri Muhyiddin waktu jadi Menteri Pendidikan. Tak apa. Nak jelaskan, we are able, we can do it. Just give us the power and authority, we can run this government. InsyaAllah we can do better than what they have done or they have not done all this while. Jadi sebab tu ini message yang nak disampaikan. Dan daripada penganalisaan kita waktu PRN yang lepas, nampak yang disebutkan oleh setengah pihak itu gelombang hijau. Tak payah sebut gelombang apa warna, pastinya ialah gelombang rakyat untuk menolak kerajaan yang ada pada hari ini. Betul? Sekarang ni kita dah di sini. Saya tak nak ulas, ada pihak kata kita ni virus, kata tak apa. Tapi sekarang ni kita sudah ada di sini. Mesej yang kita sampaikan di tempat lain harus juga sampaikan ke akar umbi di Parlimen Pulai dan juga di Dun Sempang Jeram. Di kawasan ini kita tahu yang disebut oleh Datuk Dominic, pecahan pengundi ikut kau. Banyak orang beritahu kepada saya susah Tan Sri nak menang. Saya nak tanya tuan-tuan, boleh menang tak? Boleh. Betul ke boleh menang? Boleh. Okay. Itu janji ya? Usaha. Ya betul, usaha. It is not impossible. Betul tak? Kalau di setengah-setengah kawasan dan kita dah melalui banyak pilihan raya, kita menganalisa pecahan pengundi-pengundi, ini kawasan gelap. Bila? Oh dulu. Okey. Yang akan datang ini kawasan putih. Betul. Kerana dalam analisa PRN yang lepas, hampir 80% pengundi Melayu menyokong Perikatan Nasional. Ini data ada. Kalaulah di Johor ni
Dipulai baik di Sepanjang 90% pengundi keluar dan 90% pengundi menyokong Perikatan Nasional menang kita. Tuan-tuan pekerja mudah keluarkan 90% pengundi lain. Boleh tak? Boleh ke? Ya ke? Itu rahsia tapi sudah terdedah. Kalau dapat 90% orang Melayu keluar undi dan sokong Perikatan Nasional, menang kita. Tak kira lah siapa nak tanding di situ. Calon yang kita letak ni dah bersih, dah dibuat menerusi 4 saringan. Lembaga hasil dalam negeri semua clear, tak ada hutang, tak bayar cukai ke, tak ada. PDRM clear, tak ada kes jenayah. Soal ketiganya soal integriti, insolvensi, tak ada. Ada satu lagi, SPRM ataupun MACC pun tak ada kes rasuah. Jadi mereka ni sudah bersih. Jangan tengok muka dia handsome tak handsome macam saya. Yang penting dia calon Perikatan Nasional. Menang dia menang, kita kalah kita, na'udzubillah min zalik, kalah kita. Kalah dia, kalah kita. Kita tak nak kalah. Antara faktor yang kadang menyebabkan kita gagal dalam sejarah yang lepas di tempat lain ialah kerana kelemahan kita sendiri. Masalah perpecahan dalaman, masalah tidak ada bersetujunya bila letak calon. Aku lebih pandai daripada dia, muka dia tak handsome, muka aku lebih cantik, dan macam-macam masalah. Saya tak payah sebutkan sini, tapi ialah kerana faktor dalaman. Let us clear the case. Saya nak minta supaya orang Pulai, terutama Jan Johor, kata tak ada masalah dalam Tasi. Kita dah selesai. Kita dah berjabat tangan. Sallu ala Nabi. Siapa serta sini letak, pimpinan letak, kita akan sokong dia 100%. Boleh? Jangan tengoklah apa pasal saya nak beritahu, nak memilih calon ni macam juga dalam PRN dulu. Banyak tentang menang pula orang tu. Ni Tok Azmin, ni hero Selangor. Hampir-hampir nak jadi tim besar. Kalau orang Melayu keluar kat 75% itu sama lagi 8 ke 9 kursi dah menang, itu kan? Saya dah bayang dia jadi tim besar, tapi tak apa, dia terlewat, tunggu sikit. InsyaAllah dia akan kembali jadi menteri lebih besar daripada kita sekarang. Yang itu faktor dalaman. Jadi kita harus mulakan dengan permulaan bahawa kita ini sudah tak ada masalah. Adalah sikit-sikit, kalau boleh simpan dalam peti sejuk, letak kat situ dulu. Saya tak cadang lepas dah pilihan air, tapi bergaduh balik. Saya tak tuduh sesiapa kan, ada saya tuduh. Cuma cakap ikhlas sebagai pengurusi, sebagai bapa, sebagai abah, beritahu inilah syarat utama yang mesti kita amalkan, ialah hubungan kita mestilah sentiasa baik. Keduanya kerjasama antara parti-parti. Nampak tadi pun dah janji. Saya nak ucap terima kasih kepada Datuk Dominik. Ini kursi gerakan ni, betul tak? Betul. Ini kursi gerakan, tapi saya bincang itu, dia kata tak apa Tan Sri, bagi ini kita gerakan berkorban, serah pada satu bertanding kat sini. Thank you very much. Nanti tak minta tuntut diganti tempat lain. Adalah sikit-sikit dia punya cadangan. Tak apa, kita dalam Perikatan Nasional ni kita bersikap hormat, menghormati antara pemimpin itu. Tak boleh ada tolok banding. The best ever. Kalau tidak, Perikatan Nasional tak boleh berjaya dalam tempoh yang singkat, hanya 3 tahun sudah dikira sebagai kuasa penting politik dalam negara. Orang Melayu dah pasti tahu UMNO sudah jahanam. Bukan kita yang buat, dia buat sendiri. Siapa di sini yang UMNO dulu? Inilah. Kau dulu tidak. Kau ketua bahagian dulu. Kau jangan saya tak apa saya. Timbalan Presiden UMNO. Siapa di sini ada timbalan? Tak ada seorang. Apa nak jadi dengan UMNO? Betul saya. Hero kita. Apa nak jadi dengan UMNO? Ini kita bercakap di bumi Johor. Dibanggakan tempat inilah lahirnya UMNO, di Istana Besar Johor Bahru. Tadi pun saya dapat pulang menghadap tuanku majlis full almarhum dan ziarah makam almarhum Sultan Johor lepas. This is where UMNO was born. Tapi hari ini dah dijahanamkan.
oleh tidak lain dan tidak bukan Presiden UMNO. Dia pangkah kepada BN, dia dapat Lim Guan Eng. Yang di China ada sokong pangkah DAP, dapat UMNO. Betul tak? Dapat Tahir. Agak pelik. Tapi hakikat itulah keadaannya sudah berlaku pada UMNO. Saya nak mengajak orang UMNO di Pulai. Saya tak nak mengkritik mereka, pasal saya pun berada sama dengan mereka dahulu. Come to us and come with us. Sokong kita, bersama kita. Pertama, sama ada nak kekal duduk dalam UMNO, duduklah, tak apa. Tapi bila sampai nak beri sokong pada calon Perikatan Nasional kita, baik di sini ataupun di Sabang Jeram, boleh tak? Kau bilang no, kita boleh. Sabarkan. Makcik-pakcik kata, saya sejak lagi dulu dah pangkah kapal layar kan ada dacing. Macam mana saya nak tinggalkan berdosa? Tak berdosa, makcik. Mungkin pahala pasal saya pun sudah hijrah, meninggalkan zaman yang lampau jahiliyah. Min Makkatil Mukarramah ila Madinatul Munawwarah. Itu Rasulullah berhijrah. Kita semua dituntut hijrah. Zaman sekarang sudah tidak sama seperti zaman dahulu. Kerana UMNO yang jadi asas perjuangan orang Melayu sudah hancur lebur. Yang jadi penggantinya hari tidak lain ialah Bersatu dan PAH. Betul tak? Itu dia. So kalau nak kempen jumpa, bukan jumpa yang lain-lain, ketuk pintu, ketuk cawangan, senyap-senyap je. Pak Yin, tak apalah untuk jadi ketua cawangan. Undi masuk sokong kita. Naknya susah. InsyaAllah ada bagus tu. Pasal kalau dahulu dalam PRU dahulu calonnya ialah Jazlan, kalau tak silap ya, anak pada arwah sahabat saya Tok Mat, Tan Sri Mat Rahmat dulu ya. Kalau dilihat dalam keputusan PRU dulu, dia dapat 30,000 undi kalau tak silap saya. Calon kita daripada pihak gerakan dapat 20,000. Yang menyebabkan kemenangan tu berbaki tu ada dekat 60,000 dimenang oleh calon almarhum yang meninggal dunia. Pertama, kalau yang 30 tu bagi kita dah menambah dah 50,000. Keduanya pula orang Cina dan India. Bila saya jumpa tadi pun, saya jumpa kawan saya Cina, saya ceritakan, Tan Sri, you're okay, we like you, but we concerned about us. Jadi dia cakap terus terang. Saya kata, kenapa? Dia pakai serban. Oh, kalau saya pakai serban, dia tak suka saya. Tak adalah, dia takut kita potong memotong. Dan macam-macam lah. Dan ni saya tak boleh salahkan mereka, pasal mereka mendapat maklumat mungkin daripada pihak yang memang mempunyai niat jahat. Kami dah lama depan dengan Hajarullah, dah macam abang adik dah. Kau percaya aku percaya kau. Tapi orang Cina kata nanti dulu. Nah, kalau di Pulai ni tak banyak tuan-tuan, 20% Cina bagi kita, khalas kita akan menang dengan cemerlang bagi Pulai dan juga Sabang Jeram. Betul. Orang India pun, orang India jangan bimbang. Walaupun tak ada Parti India dan Perikatan Nasional, ada dua wakil orang India yang menjadi sahabat Perikatan Nasional. Satu MIRA, Malaysian Indian Right Association, dan satunya El-Iman. Ini Persatuan Indian Muslim. Banyak toki-toki buat ini apa nama, nasi kandar Cik Mama. Tak apalah. Dan di peringkat Perikatan Nasional, khususnya di bawah satu, kerana kita tahu pentingnya undi orang India juga, kita tubuhkan jawatan kuasa untuk menguruskan hal ehwal orang India. Sementara kita dapatkan satu gabungan parti-parti India yang boleh menjadi ahli Perikatan Nasional. Mereka, kita tubuhkan jawatan kuasa. Ahli-ahlinya semua terdiri pada ramai pemimpin-pemimpin India, bekas embassy dan lain-lain duduk dalam. Fungsinya sama. Fungsinya si Usakong besar, orang Melayu. Sementara aja. Jadi tak timbul masalah hubungan antara mereka. Kita letakkan itu Hamzah sebagai pengusi, dan nanti kita nak dengar apalah masalah mereka sampai ke satu tahap sudah boleh terbentuk satu parti gabungan mewakili masyarakat India yang agak kukuh, bermakna bahawa Perikatan Malaysia sudah ada genap parti-parti yang mewakili semua kaum dalam negara kita.
Ini rancangan kita. The region need not worry. Macam waktu kita PRN di Selangor, Tu Azmin nak lancarkan manifesto. Antara first thing yang disebutkan tu, kita akan bantu masyarakat India dan orang-orang yang dianggap minoriti dengan peruntukan 100 million. Tapi kita dah tak menang. Kita dah buat begitu kan? Tak silap saya dalam janji manifesto kita. Sini tak ada manifesto, tapi saya nak beritahu supaya rakyat yang ada di Pulai dan juga Sempang Jeram, don't worry. Waktu kita mentadbir negara sebagai Perdana Menteri zaman Perikatan Nasional, kita tak ada manifesto. Mengatakan kita akan uruskan COVID. Mana tahu ada COVID? Akan membelanjakan wang 530 bilion. Tak ada janji. Bagi bantuan-bantuan kotak makanan tak janji. Bagi bantuan-bantuan apa disebutkan tu, bantuan prihatin tak janji. Bagi wage subsidi tak janji. Bagi moratorium tak janji. Bagi keluarkan EPF tak janji. Semua kita buat. Betul tak? Beda kita dengan Madano. Okey, cukup. Tanpa dah tunggu lama. Dah tahu siapa calon? Okey, calon ni kita telah buat melalui satu proses saringan. Dan saya nak jelaskan bukan putusan Presiden dan Pengurusi Perikatan Nasional. Ialah satu jawatan kuasa di peringkat PAS begitu, di peringkat 1 begitu untuk meneliti, dan kita berikan keutamaan pada anak tempatan ataupun anak Johor yang dianggap layak dan sesuai. Maka sebab itu kita harap putusan yang saya akan umum ini akan diterima dengan hati terbuka dan menentukan kemenangan mereka. Yang pertama ialah calon kita untuk P161 Parlimen Pulai, namanya Saudara Zulkifli bin Jaafar. Keduanya ialah calon bagi N13 Dun Sempang Jeram, Profesor Madya Klinikal Dr. Muhammad Mazri Yahya.